Ya, Alhamdulillah. Asyik mendengarkan lagu tadi. Kalau tadi mendengar jinglenya, Afiq dan Intan turun menari-nari di studio. Baiklah, kita teruskan saja menyapa rakan kita yang sudah bersedia. Kita bersama dengan Espalini Jali. Assalamualaikum, apa kabarnya Espalini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas yang bertugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi seperti ini telah pun kita ni mengetahui bersama ya mengenai dengan larian ini. Jadi mungkin sahaja mungkin boleh dikongsikan seperti ini. Jadi pernahkah Indah mengikuti larian dan juga apa antara motivasi yang menyebabkan seperti ini mengikuti larian tersebut? Kalau sekiranya saya, Dini dan Intan, sebenarnya untuk mengikuti acara larian ini memang jarang sekali. Tapi kalau membuat liputan mengenai acara-acara larian yang diadakan di sekitar daerah Black memang selalu. Alhamdulillah. Tapi dah apa, walaupun yang membuat liputan, rasanya Espalini pun ikut berlusir-lusir saja kan, membawa mikrofon memang mengambil kesempatan. Itu pun turut je bersenam sebenarnya. Jadi kalau di daerah Blight nanti tu best, mungkin ada acara larian diadakan di sana seperti ini? Atau macam mana? InsyaAllah mungkin dalam masa akan datang akan diadakanlah beberapa acara larian. Selain itu juga beberapa acara sukan yang akan diadakan ya, insyaAllah. InsyaAllah ya. Baik, seperti ini tidak sabar rasanya untuk kami mengetahui bersama apakah antara bahan semasa dan juga bahan rakaman akan dibawakan ya dari daerah Belait. Jadi kita serahkan kepada Isperini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, audio kita bersua kembali ya menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Blight. Jadi bagaimanakah perkabaran audio pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat, ceria selalu dan semoga apapun jua perancangan yang audio rancang akan berjalan dengan lancar. Dari daerah Blight audio saya kongsikan antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight, di mana satu taklimat pemberigaan kempen Hari Bertindak akan diadakan pada hari ini, iaitu hari Sabtu 14 hari bulan Oktober bermula pada jam 9 pagi di Dewan Kelahai, Komplek Sukan Momong, Kuala Blight. Dan sementara itu, satu pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku pada hari ini bermula pada jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan, dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian distribution feeder pilar di stesen elektrik 11, di H10, di mana kawasan yang terlibat ialah Simpang 69, Singkang 29, Jalan Pandan 7 dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum. Itu dia audio beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Seterusnya kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Aspek membaca yang dianggap penting oleh pengkaji dan ahli teori rangsangan literasi bertujuan untuk perkembangan bahasa kanak-kanak. Justru faedah utama perkembangan bahasa melalui interaksi buku dan rakan sebaya ialah seolah-olah menjadi cara bagaimana kanak-kanak mencapai kefahaman. Perkembangan bahasa merupakan proses interaksi kanak-kanak dengan buku secara spontan serta kaedah yang unik untuk menerokai buku mengikut citarasa mereka, untuk mencuba membaca dan untuk mengenali konsep membaca bersama rakan sebaya. Mekar
adalah majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Negara Brunei Darussalam. Bilangan pertama majalah ini mula diterbitkan pada bulan September hingga November 1967 dan merupakan satu-satunya majalah kanak-kanak di negara ini pada masa itu. Nama Mekar dipilih kerana ia melambangkan perkembangan, keriangan dan pertumbuhan kanak-kanak yang sihat. Majalah Mekar telah dijadikan sebagai bahan bacaan atau rujukan tambahan untuk membimbing dan mendidik di samping pelajaran formal dan tidak formal yang adik-adik terima di sekolah dan di rumah. Saya mula bertugas di unit majalah pada tahun 2014 sebagai pengarang kanan. Pertama sekali dari segi pengisian. Kalau dulu ia punya ruangan itu macam terhad saja kan. Lepas tu fokusnya ilmu pengetahuan, civic, apa tu. Masa ni ruangan itu diperluaskan supaya macam kanak-kanak indah boring lah melihat kalau dibuka majalah tu. Oh ada ni dapat diorang rujuk untuk kegunaan diorang di sekolah untuk belajar. Kalau bercakap pasal cabaran, Mekar ni sebab ia terbit setiap bulan, jadinya ada kekangan dari segi bahan lah. Dari bahan kadang kami payah mendapati bahan atau payahkan dapat dari sekolah. Ya kadang terpaksa editornya sendiri yang mengisikan. Harapan saya Mekar ni masih kekal lah sampai 100 tahun ke apa. Sebabnya macam ia tah satu-satunya majalah kanak-kanak yang terbit di Brunei setakat inilah. Saya mula menjadi pengarang majalah Mekar pada tahun 2022 sekitar bulan September 2022 lah. Pada kebiasaannya saya akan menulis beberapa ruangan lah yang ada di dalam majalah Mekar. Sebagai contoh ruangan alam sains, kenali negaraku, koleksi warisan dan macam-macam lagi lah. Semut dipilih sebagai maskot Mekar kerana apa yang kita ketahui semut ni merupakan serangga yang suka bekerja sama. Sebab itu semut dijadikan sebagai maskot dalam majalah Mekar kerana sifatnya yang rajin bekerja, suka bergotong royong, bertanggungjawab, ramah mesra dan tidak camah mata lah. Harapan saya supaya Mekar ni akan semakin berkembang, akan lebih dikenali bukan saja di negara kita ni, tapi juga akan berkembang sehingga ke taraf antarabangsa lah. Di samping itu juga harapan saya supaya majalah Mekar ni akan dapat memberikan semangat kepada kanak-kanak khususnya di peringkat sekolah rendah supaya mereka supaya membuatkan kanak-kanak berminat untuk membaca, di samping juga untuk menyumbangkan bahan kepada majalah Mekar. Untuk saya sebagai pembantu pengarang, antara ruangan yang saya sumbangkan iaitu koleksi warisan, alam sains, tahukah kamu dan soal dan jawab. Koleksi warisan ini ia merupakan ruangan untuk dari segi barang-barang khazanah, contohnya peralatan muzik, alat perkahwinan, kadang-kadang macam dari segi kraft tangan. Dari sana daripada sumber lama Mekar, saya sebagai pembantu pengarang, saya mengolahkan baliklah segala isi-isi penting dalam ruangan koleksi Mekar. Cabaran sebagai pembantu pengarang bagi saya dari segi pengumpulan bahan dan menilai sama ada
isi kandungan karangan ataupun sketsa karangan tersebut sama ada sesuai untuk bahan bacaan kanak-kanak ataupun tidak. Kedua, dari segi masak, proses masak untuk pengumpulan, penyuntingan dan seterusnya, dari segi penilaian lah dari pembantu pengarang dan ketua pengarang. Saya harap majalah Mekar ini terus dikekalkan dan seterusnya dapat mendaulatkan lagi bahasa Melayu rasmi di negara Darussalam. Matlamat majalah Mekar ini diterbitkan ialah untuk mengisi kekosongan dari segi bahan bacaan kanak-kanak di negara ini, membimbing dan mendorong para pembaca untuk melatih diri, mengasah dan mempertajamkan pena dalam lapangan karang-mengarang, meluaskan alam fikiran dan kesedaran, memperkembangkan semangat cinta kepada pelajaran, menyubur dan menghidupkan kecenderungan serta kegemaran yang terpendam dalam jiwa kanak-kanak di samping membina semangat kasih, cinta kepada negara. Melalui majalah ini, sedikit sebanyak menggamit kenangan kita sewaktu masih menuntut di sekolah rendah dahulu. Selama lebih 50 tahun majalah ini diterbitkan, nama Mekar akan tetap mekar di ingatan. Dan setentunya majalah ini akan dapat mengimbas kisah-kisah lalu yang berwarna di zaman kanak-kanak kita dahulu. Terima kasih Mekar kerana banyak memberikan pengalaman yang mendidik dan teruslah Mekar dalam memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan pengalaman yang sangat berkesan dalam pendidikan buat generasi penerus kami.